Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah pada malam ni pada pagi ni dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Masih lagi dalam topik berkaitan dengan syarat ikutan dan kaifiahnya, syarat-syarat ikutan dalam solat berjamaah, yang mana kita telah ambil beberapa syarat sebelum ni. Yang pertama, kita kata imam itu mesti berada di hadapan. Kita dah kupaskan sebelum ni, maknanya makruh duduk bersebaris dengan imam. Dan yang terbaiknya ialah imam mesti di hadapan. Dan makmum, kedudukan makmum seorang bagaimana, kedudukan makmum dua orang bagaimana, dan kedudukan makmum perempuan bagaimana. Dan bagaimana jika imam perempuan dengan perempuan, khunsa muskil dengan jamaah, boleh ke khunsa muskil menjadi imam kepada orang lelaki, boleh ke dia jadi imam pada perempuan. Yang tu kita dah kupaskan panjang lebar sebelum ni, tuan-tuan mati Allah, minggu lepas. Dan kita juga telah bincangkan juga berkaitan dengan mengetahui perpindahan imam, perpindahan imam. Maka antara syarat sah bagi ikutan itu untuk jadi salat berjemaah itu ialah makmum mesti mengetahui perpindahan imam daripada satu rukun ke rukun yang berikut. Kalau kita tidak mengetahui perpindahan imam tadi, maka tidak sah untuk kita mengikut imam yang ada. Kemudian yang syarat yang ketiga, kita dah juga bincang berhimpun tidak dalam masjid, tidak ada pemisahan tempat yang besar. Kita dah huraikan adakah dinding-dinding yang ada dalam bangunan masjid tadi menghalang untuk salat berjemaah itu berlaku. Kita dah kupas untuk mati Allah macam mana yang dikatakan putus saf itu, dan wallahu alam, moga harap dipahamilah kita dengan baik, wallahu alam. Dan kita masuk terus untuk mati Allah syarat yang berikutnya dalam kita semayang berjamaah. Tapi sebelum kita masuk berkaitan dengan syarat yang keempat ini, iaitu tajuknya ialah berkaitan dengan niat mengikut imam, suka saya ingin ingatkan pada tuan-tuan yang dirahmati Allah dan perempuan yang dirahmati Allah, sama ada yang ada hadir di sini dan berada di kita kata di menggunakan di Facebook ni ataupun sewaktu dengannya, ada berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Saya kena ingatkan semua, diri saya dan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita kadang-kadang bila baca surah Al-Fatihah, majoriti lah kita bila baca surah Al-Fatihah dengan perlahan, kita akan baca, setelah saya kita akan baca begini: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ kita baca, betul tak betul? Kesilapan yang berlaku di situ sangat ketara sebenarnya. Katakan, di mana ustaz kesilapannya? Bukan, saya tak nak bincang bab wasal. Wasal tu siapa kita kata memanglah kalau nak wasal, tapi kalau nak berhenti satu ayat. Saya nak bab wasal ni, dia tidak kita kata secara langsung direct ni mengubah makna ke apa, tapi dia ada sikit kesalahan di situ.
Dia bila wasal dia ada kaedah wasal dia. Tetapi yang lebih bahaya lagi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala nak kongsi dengan tuan-tuan, apabila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, di ujung perkataan Ar-Rahim itu, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita matikan huruf mim itu dan kita buang huruf ya. Kita buang huruf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan minimum harakat yang kita kena baca 2 harakat di ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ya him. Dia di sebelum akhir tu ada huruf ya. Ar-Rahim. Ya, tapi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maknanya kita buang huruf mat di ujung tu, ya kan. So buang satu huruf, kecil ke besar kesalahannya? Besar kesalahan dia. Dalam tidak sengaja kita telah melakukan kita kata kesilapan itu apabila kita membacanya dengan perlahan. Apabila kita baca, kesalahan ini berlaku apabila kita baca dengan perlahan. Kalau kita baca dengan qiraah jahar, maknanya dengan bacaan yang kuat, tidak ada isu. Kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Isu bila berlaku kita baca perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tidak panjangkan Ar-Rahim, Alamin, Ad-Din. Di situ kesilapan yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca Fatihah di belakang imam, ataupun ketika kita baca Fatihah dengan perlahan. Katakan di mana-mana kita apa sekali situasi sekalipun, kita kata saya nak tegaskan khususnya dalam solat. Sebab kita syarat kita kata rukun solat itu membaca Fatihah. Jika disengaja melakukan kesalahan itu, automatically kita kata solat ini batal. Sebab menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran ketika bacaan tadi, katakan maknanya kesalahan tu memang besar, katakan kesalahan yang besar. Jadi sama-sama saya ingatkan, katakan semua nama Allah Subhanahu Wa Taala, di saya sendiri dan tuan-tuan, perhatikan baik-baik ketika kita baca Fatihah tadi dengan nada yang perlahan, supaya kita tidak melakukan kesilapan yang besar tadi. Kesilapan yang besar. So baca betul-betul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Minimum 2 harakat. Kurang daripada 2 harakat menyebabkan huruf mat tadi hilang. Huruf mat tadi kan hilang. Ar-Rahim, lain makna dia dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim, alif lam ra ha mim. Ar-Rahim. Tapi kalau Ar-Rahim, dia alif lam ra ha ya mim. So yang betulnya Ar-Rahim ataupun Ar-Rahim. Ar-Rahim ada ya, nyatakan. Dan dua-dua tadi perkataan tadi Ar-Rahim lain makna dia. Ar-Rahim ada ya, lain makna ni, nyatakan. So nak bezakan dua tadi dari segi bacaannya, panjangkan sikit 2 harakat, minimum 2 harakat, supaya kita pastikan adanya huruf ya di sebelum akhir tadi. Kalau dia huruf ya lah, kalau dia huruf alif, alif lah. Kalau huruf waw, waw lah, nyatakan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, tapi dalam surah Fatihah majoriti semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampailah akhir sekali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wallahu a'lam. Itu sekadar perkongsian awal untuk kita perbaiki bacaan kita surah Al-Fatihah, nak betulkan, katakan. Dan kesilapan itu berlaku pada semua orang, katakan, yang lebih ketara.
lebih ketara. Wallahu a'lam. Baik, kita nak lihat topik pagi ni berkaitan dengan syarat yang keempat dalam ikut imam tadi, itu niat. Bagi sahnya ikutan disyaratkan makmum berniat mengikut bersama takbiratul ihram, berniat mengikut dengan imam yang hadir, atau berniat makmum, atau berniat jamaah bersamanya dengan mengatakan makmuman. Jadi makmum ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala wajib berniat ikut imam. Dia wajib berniat ikut imam. Adapun untuk imam, dia setengah ulama dia tidak melihat bahawa mereka berpandangan bahawa untuk imam tidak wajib untuk dia berniat mengikut menjadi imam. Tetapi afdal baginya kita kata berniat untuk jadi imam. Sebab innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka sebaik-baiknya imam kena juga berniat untuk menjadi niat untuk jadi imam, katakan. Ada. Wallahu a'lam, itu ada pandangan ulama di situ yang menyatakan kita kata kalau imam tadi tidak berniat untuk jadi imam, ada. Tapi ada orang follow dia ikut untuk menjadi makmum, masih lagi sah salatnya berimamkan dengan orang tersebut. Ada. Tidaklah kata tak sah jemaah kalau dia tak niat jadi imam, ya tak. Sebab untuk imam ada khilaf, katakan untuk dia berniat jadi imam ataupun tidak. Tapi untuk makmum wajib, katakan. Sebab tu disebut kat sini, katakan bagi sah ikutannya dengan syarat makmum tadi berniat ikut imam, katakan. Makmum kena niat ikut imam. Kerana ikutan bagi imam adalah perbuatan yang perlu kepada niat. Kerana manusia tidak memperolehi selain yang diniatkan berdasarkan hadis Nabi yang masyhur kita biasa dengar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jika orang yang salat tidak berniat mengikut dan jemaah, maka salatnya sah sebagai seorang sembahyang sendiri, seorang. Dia sembahyang Allahu akbar, niat sembahyang zuhur kerana Allah SWT. Dia tidak niat ikut imam, maka sembahyangnya tadi tidak dikira sembahyang berjamaah. Sembahyang apa kalau tak dikira sembahyang jamaah, maka dikira sembahyang tu sunni lah, munfarid. Dikira sembahyang tadi munfarid. Dan dia sembahyang sunni kecuali pada solat Jumaat, maka tidak sah kerana disyaratkan jemaah. Kecuali Jumaat. Kalau makmum tadi solat Jumaat, aku nak sembahyang Jumaat kerana Allah Subhanahu wa taala, kan? Dia tak niat ikut imam solat Jumaat, maka solat Jumaatnya dikira tidak sah. Kenapa Ustaz? Kerana solat Jumaat wajib dibuat secara berjamaah. Solat Jumaat tidak ada individual. Individu tak ada. Jumaat boleh tu Ustaz buat munfarid seorang-seorang? Tak boleh. Dia mesti buat secara berjamaah. Nah, bila ada orang masuk sembahyang Jumaat bersama dengan imam, tiba dia tak niat ikut imam, dia niat aku nak sembahyang Jumaat kerana Allah Subhanahu wa taala, maka kata ulama salatnya tidak sah. Berbanding dengan salat fardu. Kalau salat fardu dia datang masjid sembahyang berjamaah, cuma dia tidak niat ikut imam, salatnya sah sebagai salat seorang diri. So dia tidak dapat pahala salat berjamaah. Sebab dia tak ikut pun, dia tak niat pun. Dia tak niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu disertakan dengan niat. Wallahu a'lam. Faham tak kita? Sekiranya meninggal, kita kata di sini, kecuali pada solat Jumaat, jika semasa salat pada niat Jumaat, maka diiktibarkan seakan-akan dia tidak berniat dan hendaklah berniat semula. Dia kena niat semulalah daripada awal. Kita kata dia kena niat semula, kata. Dia tak boleh ubah tengah jalan, dia tak. Dia tak boleh ubah daripada tengah jalan untuk berniat tadi, ya. Kecuali kita kat sini, sekiranya meninggalkan niat dan mengikut pada jenis-jenis perbuatan, lalu rukuk bersamanya dan sujud umpamanya setelah menunggu lama menurun adat, maka batal salatnya.
Tak. Sekiranya meninggalkan niat, dia tak niat ikut imam, dan tapi dia mengikut jenis-jenis perbuatan, lalu rukuk bersama dengan imam, sujud umpamanya lah, mengatakan setelah menunggu lama menurut adat, maka batal salatnya. Adapun jika terjadi ikutan secara bersamaan tanpa dia sengaja, atau menunggu imam tanpa lama menurut adat, maka tidak batal sembahyangnya, mengatakan. Itu kalau dipanggil dia ikut follow imam, tapi nama Allah Subhanahu Wa Taala ada dua keadaan lah di situ. Walaupun dia tak niat imam untuk solat fardu ni, sah dia sembahyang munfarid, tetapi isunya ialah dia ikut perbuatan imam. So bila dia ikut perbuatan imam tanpa dia niat mengikut imam, di sini ada dua keadaan. Imma dia menunggu imam menunggu imam lama ataupun sekejap. Kadang-kadang imam tu lama sujudnya ke, ataupun kita kata macam Fatihah kan, bila dia baca Fatihah, dia tak baca surah, katakan, tapi imam tu sembahyang lama kan, dengan bacaan surahnya panjang, dia diam lama je, dia dengar je bacaan ni, tak nampak buat apa-apa, katakan. Maka lamanya tadi dia menunggu tu, katakan untuk rukuk, lamanya tadi dia menunggu untuk sujud ke atas waktu dengannya, boleh menyebabkan salatnya terbatal, katakan. Kenapa pula terbatal? Sebab dia tidak berniat ikut imam. Kalau kita kata jarak dia dengan imam tadi, namanya Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia tak berniat mengikut imam, tetapi kita kata dia follow perbuatan imam tu juga, cuma tak lama. Dia dalam kondisi yang waktu yang tak lama, maka kata ulama tidak batal lah salatnya, katakan. Menunggu imam tanpa lama menurut adat, dia kembali kepada adat lah. Sekejap atau lama tu dia kembali kepada hukum adat. Hukum adat. Kalau hukum adat kata lama lah, maka tak sah lah dia punya solat tadi. Kerana menunggu, kita kata menunggu, just tunggu je imam, maka tidak sah solatnya. Tidak wajib ke atas makmum menentukan imam dalam niatnya dengan menyebut namanya. Janganlah kata aku nak ikut imam Ustaz Bashar, kata. Ataupun dia tak perlu, cukup dia ta'yinkan imam yang aku nak ikut imam ni. Tak ada, benda tu dah jelas dah, katakan. Dah jelas dah, katakan. Tak perlu nak sebut nama imam tu siapa, tak perlu. Tidak perlu ta'yinkan imam dengan niat menyebut namanya, bahkan cukup niat ikutan dengan imam umum saja. Wallahu a'lam. Kemudian umat Allah Subhanahu Wa Taala, jika ditakyin dengan menyebut namanya dan tidak menunjuk kepada imam yang ada dan tersalah dengan namanya, batal solatnya. Baik tak payah. Baik tak payah sebut imam mana. Terus imam tu, imam yang ada, katakan, terus ikut imam. Wallahu a'lam. Tidak wajib ke atas imam. Tengok, tadi saya kata saya dijelaskan dari awal, tidak wajib ke atas imam berniat sebagai imam, dengan tidak disyaratkan bagi sahnya ikutan dengannya. Dia bukan syarat sah untuk kita ikut imam kena niat jadi imam. Tapi makmum wajib, syarat, katakan. Tak sah untuk jadi makmum kecuali dengan niat. Tapi bagi imam tidak wajib. Dan dia bukan syarat sah, katakan. Maknanya sah dia untuk jadi imam walaupun dia tidak berniat menjadi imam. Kecuali pada salat Jumaat. Kecuali salat Jumaat, maka untuk sahnya disyaratkan bagi imam berniat berjamaah. Sekiranya ia ditinggalkan, tidak sahlah Jumaatnya untuk imam. Tapi nak selamat, niat jelah imam semua. Sebab balik pada nas innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Kerana tidak bebasnya dalam Jumaat sama jemaah berjumlah 40 orang terlebih, dan tidak disyaratkan niat imamah bagi imam sama ada salat mengimami kaum lelaki dan kaum perempuan. Imam tadi tak perlulah niat jadi imam, niat imam untuk jemaah lelaki, jemaah perempuan, tak perlulah. Katakan untuk dia niat jadi imam sudah cukup untuk bagi dia tadi niat tersebut. Akan tetapi disunatkan ada berniat bagi imam bagi memperolehi fadilat jemaah dengan niatnya. Jika tidak berniat, tidaklah terhasil kerana tidak ada yang diperoleh dari amal seseorang melainkan dengan apa yang diniatkan. So isu dia dapat tak pahala kalau dia tak niat jadi imam, adakah dia dapat pahala berjemaah? Maka di sini tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama ada yang kata gini, ada yang kata begini. Tapi mazhab Syafi'i dia kata tak dapat sebab dia tak niat. Sebab tu tetap juga dituntut untuk berniat, walaupun hukumnya tidaklah wajib kat sini, tetapi untuk dia dapatkan pahala berjamaah maka kat atasnya kenalah niat. Sebab innamal a'malu binniyat, setiap amalan mesti disertakan dengan niat untuk didapatkan pahala. Sah berniat imamah bersama takbiratul ihram sekalipun belum menjadi imam ketika itu, kerana dia hendak menjadi imam kemudian. Apabila berihram dengan salat dan tidak berniat imamah kemudian berniat dalam salat, maka dia memperoleh fadilat jemaah semasa berniat. Tidak dipandang kepada yang sebelumnya, lalu berbelah bagi yang mana sebahagiannya munfarid dan yang lainnya jemaah. Kalau kita tengah sembahyang seorang, tiba-tiba datang, kita sembahyang seorang, tiba-tiba datang, so daripada sembahyang seorang ditukarkan kepada jemaah, ditukarkan menjadi imam, maka dia tidak dikatakan bertukar niat. Yang dikatakan bertukar niat tadi apabila dia niat yang bertukar yang menyebabkan batalnya sembahyang apabila sembahyang fardunya bertukar. Zuhur kepada asar, katakan. Asar maghrib kepada isyak contohnya. Dalam sembahyang tu, aku nak sembahyang isyak, tukar. Tukar. Jadi bila sembahyang isyak, kita kata asalnya dia sembahyang maghrib, tukar sembahyang isyak, tengah-tengah dah 2 rakaat bertukar, maka solatnya batal. Tapi bila tukar daripada sembahyang seorang diri kepada sembahyang berjamaah, makanya kita kata solatnya tidaklah batal dan dikira sah. Dikira sah. Jika imam berniat imamah dengan seseorang dan disebut namanya lalu tersalah dalam ta'yinnya tidak mudarat kerana kesalahannya dengan niat dalam niat tidak bertambah ke atas meninggalkan niat, dan kerana salatnya bebas dan tidak terikat dengan orang yang mengikut dengannya, katakan. Kalau dia niat imam, kalau dia niat imam untuk imam lah, katakan dia niat imam, tapi dia niat imam tu kepada orang yang belakang, kalau dia kenal, katakan. Jadi itu tidak beri mudarat. Yang beri mudarat kepada makmum kalau berniat, kita kata dia berniat ikut imam yang disebut nama tapi rupanya silap, katakan. Ini orang silap imam. Dia ingat ustaz ni tapi rupa ustaz yang ni, katakan. Jadi kita kata berbeza dengan keadaan imam yang berniat menjadi imam kepada siapa. Kalau dia tersilap, maka di situ dalam fiqh ni dimaafkanlah. Wallahu a'lam. Jika seorang salat munfarid kemudian datang seorang yang lain mengikut dengannya, maka imam tadi boleh berniat jemaah dan imamah semasa dalam solat. Ini tadi saya dah sebutkan. Tidak disyaratkan kesepakatan dan kesatuan niat imam dan makmum. Ini dalam bab saya sebutkan sebelum ni, imam dengan makmum dia boleh berbeza salat fardu. Dengan saya dah sebutkan zuhur, orang yang sembahyang zuhur, makmum yang sembahyang zuhur boleh follow imam yang sembahyang asar, tak ada masalah.
imam yang kita kata yang salat kasar, imam yang salat kasar boleh diikut makmum yang salatnya tamam. Okey. Tetapi kalau imamnya kasar, imamnya tamam, makmum cuma tak boleh kasar, dia kena tamam juga. Dia kena tamam. Let's say kita katakan imam sembahyang zuhur 4 rakaat, makmum nak sembahyang jamak kasar. Jadi salat zuhur tadi tu dia mesti kena, makmumnya tadi mesti kena niat tamam juga. Dia tak boleh niat kasar. Dan tetapi boleh tak dia niat jamak? Jamak boleh, cuma kasar tak boleh. So dia kena buat tamam juga. Dia kena buat niat tamam juga. Dia niat zuhur ke asar ke, tetap kena niat tamam. Dan dia boleh niat jamak, tak ada masalah pun. Cuma dia tak boleh kasar, sebab dia berimamkan dengan imam yang tamam. Sebab itu Nabi SAW bila dia musafir, dia akan menjadi imam untuk orang yang tempatan. Sebab dia katakan Nabi akan suruh tambah selepas tu, tambah selepas tu bagi orang yang tamam lah, dia katakan. Sebab tu orang yang musafir itu aula untuk mereka jadi imam. Kalau kita ada antara orang musafir dengan orang tamam, mana dia suruh orang yang musafir tu jadi imam, supaya dia ada dia boleh buat 2. Kita makmum yang tamam ni kita bolehlah buat 4, tak ada masalah. Lepas tu kita tambah je lah, berbanding dengan dia jadi makmum kita yang tamam. Maka tak boleh dia kasar, dia kena tamam tu juga bersama dengan imam. Wallahu a'lam. Jadi di sini nama Allah Subhanahu wa taala, kesepakatan itu pada bilangan rakaat, kecuali jika kita sembahyang maghrib, imam sembahyang isyak contohnya, itu lainlah. Itu memang kita tak bolehlah tambah lagi 1 rakaat, sebab memangnya salat tu kita niatkan 3 rakaat. 3 rakaat. Wallahu a'lam. 3 rakaat. So kita kena tasyahud akhir lah, terus 3 rakaat tu kita niat sama ada nak mufaraqah, kita buat mufaraqah, kan. Sebab kita hanya buat 3 rakaat, sebab berbezanya bilangan rakaat fardu itu. Fardu menjadi 3, kata. Baik. Di sini nama Allah Subhanahu wa taala, jika imam berdiri untuk rakaat ketiga, makmum boleh membuat pilihan. Tadi sama ada mufaraqah ataupun sesuatu dengannya. Boleh mufaraqah, katakan. Mana kita sembahyang 3 rakaat, imam sembahyang 4 rakaat. Kita maghrib, imam tu isyak, boleh tak follow dia? Boleh, tak ada masalah. Daripada awal kita boleh follow walaupun niat kita salat maghrib. Kita dah kaedah dah sebut tadi, ikhtilaf ni la yadur, perbezaan niat tidak memberi mudarat. Makanya nunun Allah Subhanahu wa taala, habis ustaz nak macam mana lepas rakaat yang ketiga? So niat mufaraqah, masuk je bab salat ketiga, mufaraqah terus, katakan. Selesaikan sini. Jadi itu dia tuan Allah. Sah salat orang tarawih, kita kata macam orang sembahyang tarawih, kita sembahyang fardu pun boleh. Kita datang lambat, sampai belum isyak lagi, orang dah start sembahyang tarawih. So imam sembahyang sunat, kita sembahyang fardu isyak, harus boleh, tak ada masalah. Lepas habis 2 rakaat imam bersama dengan imam tu, kita tambah yalah lagi 2 rakaat. Ya, betul. Dia kalau qada, dia dapat qada lah. Dia tak dapatlah tarawih. Dia dapatlah qada. Kalau dia niat qada, dia dapatlah qada. Tetapi dia tidak dapat pahala sunat tarawih.
Jangan dia niat dua-dua. Aku nak sembahyang isyak dengan tarawih sekali. Ma yajuz, dia kata. Kaedahnya dia kata dalam fiqh dia kata idza ijtama'a ibadatan min jinsin wahid wa laysa ihdahuma ala jihati al-qada'. Waktu fi fi'li ahadihima. Kaedah fiqh dua idza ijtama'a apabila terhimpun dua ibadat yang sama jenis. Sunat dengan sunat. Wa laysa ihdahuma ala jihati al-qada'. Bukan salah satunya wajib ataupun qada'. Maka cukup dia buat satu dengan niat, dua niat dan sebagainya. Itu kalau solat sunat dengan sunat. Let's say kita kata kita ada sunat, nak buat sunat hajat lah Ustaz sekali dengan sunat tarawih. Boleh tak gabung? Boleh. Kenapa Ustaz kata boleh gabung? Sebab dua-dua sunat. Tetapi tuan-tuan nak niat semayang fardu zuhur dengan sepadu isyak dengan semayang tarawih ataupun solat qada dengan solat tarawih, tak boleh. Sebab satu wajib, satu sunat. Mana ada sembahyang fardu tuan-tuan boleh buat? Aku nak sembahyang fardu zuhur dengan sembahyang sunat qabliyah. Tak boleh. Mana juz ada. Ada. Tidak, tak boleh begitu. Kaedahnya tadi tak dibenarkan. Kalau puasa wajib, nyata mana ada kita hari Isnin kita puasa Ramadan, esok aku nak puasa sunat puasa Ramadan dan puasa sunat hari Isnin. Tak boleh. Ada. Tidak sah nyatakan begitu dia niat begitu. Wallahu a'lam. Okey. Jadi normatif Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Ada. Sama juga macam kita kata solat subuh, ialah kita kata boleh kita kata ikut belakang orang yang sembahyang sunat. Tapi ada beberapa isu. Katalah ini umpama kalau dia kata sini dia sebut sah ikutan bagi solat subuh di belakang orang yang sembahyang hari raya dan istisqa. Sebab dua rakaat sama kan. Tapi yang ni sembahyang sunat, ni sembahyang fardu subuh. Subuh lambat bangun, nak lambat bangun sampai dah habis waktu subuh, orang tengah nak sembahyang raya. Dia pun datang masjid. Dia niat sembahyang subuh, boleh ke ikut? Asal hukum asal boleh. Ya, tadi ikut. Tapi dia tak boleh niat dua lah. Janganlah dia niat sembahyang subuh dan sembahyang sunat hari raya. Tapi isu yang berlaku ialah sunat hari raya ada takbir 7 kali dengan 5 kali. Bagaimana itu Ustaz ni? Itu persoalan juga. Persoalan. Dia kata di sini normatif Allah dan sebaliknya kerana kedua-duanya bersamaan pada aturan perbuatan-perbuatan. Akan tetapi lebih utama bagi makmum tidak menyertai imam pada takbir tambahan hari raya. Mana tak perlu sertai. Walaupun dia bersama dengan sembahyang tadi bersama dengan imam. Cuma dia tak perlu menyertai yang takbir itu. Jika salat hari raya di belakang orang yang sembahyang subuh, kalau sebaliknya pula macam mana imam sembahyang subuh, makmum sembahyang raya, boleh tak berlaku macam tu? Ini andaiannya lah. Ini andaiannya. Maka lebih afdal makmum tidak meninggalkan takbir tambahan hari raya. Tetapi jika diikuti imam dalam dua keadaan tidak memudaratkan, kerana takbir adalah zikir. Kalau imam sembahyang zuhur, imam sembahyang subuh qada, mengatakan makmum sembahyang hari raya, mengatakan aulanya makmum tadi tidak meninggalkan takbir itu, kerana dia sembahyang sunat hari raya adanya zikir-zikir tadi. Tapi kalau dia tinggalkan pun takbir tersebut, maka tidaklah mudarat salat sunat hari raya ini. Salat sunat itu masih lagi sah. Kerana takbir itu hanya hukumnya sunat sahaja. Wallahu a'lam. Itu andaian. Pelik sungguh. Itu sembahyang subuh, makmum sembahyang hari raya nak katakan. Jika makmum salat subuh di belakang orang selain subuh, jika dapat melakukan kunut pada rakaat kedua apabila imam berdiri seketika lalu kunut, maka dianjurkan
untuk memperoleh sunat. Kan sama jugalah. Kita sembahyang subuh tapi ikut sembahyang orang yang belakang sembahyang sunat. Dia sembahyang sunat subuh. Dia sembahyang sunat qabliyah qada lepas sembahyang subuh. Itu datang lambat. Orang habis sembahyang tapi ada orang bangun sembahyang sunat qabliyah qada lepas subuh. Kita pun follow. Tapi masalah dia sembahyang sunat tak ada kunut. Ada. Tapi boleh tak kita baca kunut? Katakan boleh. Walaupun imam tu tidak membaca kunut. Qabliyah. Boleh? Boleh qada, tapi janganlah hari-hari bersama. Asal kunut, asal subuh dia akan bangun. Lepas subuh dia je bangun. Tak boleh lagi tu. Sebab nanti menjadi kebiasaan, seolah-olah nanti lama-lama jadi kebiasaan dan seolah-olah menjadi syariat pula. Dibolehkan bagi yang terlupa. Tapi takkanlah hari-hari terlupa. Manjang muka sama je, basri. Tak boleh lah katakan. Tak boleh katakan. Tapi kalau kita kata terlupa tu, sekali-sekala kita tu tak ada masalah. Harus. Kaedah dalam fiqh dalam mazhab Syafi'i, sunat muakkadah boleh diqada. Boleh, tak ada masalah. Alah subuh kata, subuh dia bangun pukul 8 dia katakan. Maka dia boleh buat sunat qada sunat sunat qabliyah tadi dan juga qada salat subuh. Harus buat begitu. Allahu a'lam. Syarat yang kelima, seterusnya bersama aturan kedua solat. Bersama aturan kedua solat. Disyaratkan bagi sahnya ikut dalam salat jemaah hendaklah bersamaan sembahyang imam dan makmum pada perbuatan-perbuatan zahir seperti sujud dan rukuk. Jika kedua-duanya berbeza pada bilangan rakaat, maka ia tidak memudaratkan. Kalau bilangan rakaat tidaklah mudarat. Yang mudaratnya apabila kita kata imam sujud, imam rukuk dia pergi sujud. Itu bezalah. Itu menyebabkan boleh terbatallah dia punya solat, kecuali jika dia tidak sengaja. Bila berlaku macam ni, contohnya imam sujud tilawah, dia rukuk. Jadi kesilapan berlaku di situ, katakan perbezaan. Kalau dia lakukan dengan secara tidak sengaja, maka dimaafkan. Tapi kalau dia lakukan dengan sengaja, bersalahan dengan imam pada perbuatan-perbuatan yang zahir jelas, katakan, maka di situ nama Allah Subhanahu wa taala boleh menyebabkan salatnya mengikut imam tadi tidak sah. Wallahu a'lam. Seterusnya, syarat yang keenam ialah menyetujui imam. Menyetujui imam. Disyaratkan bagi sahnya ikutan hendaklah makmum menyetujui imam pada perbuatan-perbuatan salat dan mengikuti, kecuali imam meninggalkan satu fardu, maka makmum tidak boleh turut meninggalkannya, kerana meninggalkannya dengan sengaja membatalkan salat. Dan jika makmum melakukannya seorang diri, ia tidak dikira kecuali jika berniat mufaraqah. Tidak mudarat dengan perselisihan ringan, seperti melakukan sunat yang ditinggalkan imam, seperti makmum meninggalkan duduk istikharah. Demikian juga orang yang mentambah berdoa kunut, itu tidak dikira lah. Di sini macam Allah ada isu, kita katakan masalah ni. Kalau imam dia terlupa dalam solatnya, rukun, dia lupa rukun, dia terlupa sujud yang kedua, bagaimana nak buat?
Kalau disebutkan subhanallah, maka imam tu, saya berani saya kata, kalau sebagai imam, dia tak tahu apa yang ditinggal. Sebab sujud dah sujud, dia tak perasan yang imam itu akan tertinggal dua sujud yang kedua. Kalau tuan-tuan sebut subhanallah pun belakang, dia pun tak tahu apa yang ditinggal. Sujud dah sujud, cuma mungkin dia tak perasan. Memang imam tak perasan ada untuk dia lupa sujud kedua, katakan. Kalau sujud keseluruhan tu mungkinlah anak dia perasan. Tapi ni dia sujud yang pertama, selepas tu terus naik bangun. Makmum ingatkan subhanallah, katakan. Makmum ingatkan subhanallah, imam tak perasan. Macam mana nak buat? Maka di sini Imam An-Nawawi rahimallahu taala, dia sebut yang pertama boleh mufaraqah. Boleh mufaraqah dia kerana imam meninggalkan rukun. Yang kedua, makmum tadi boleh terus follow imam, dan rakaat yang tidak ada sujud tadi tu dia kira terbatal. Makanya dia akan berakhir dengan 3 rakaat. Kalau sembahyang tu 4 rakaat bersama dengan imam, selepas selesai sembahyang, imam bagi salam, makmum bagi salam, makmum kena jumpa dengan imam terus. Jangan biar Pak Imam tadi rakaat yang kedua, imam lupa sujud yang kedua, bagi tahu. So, lepas imam dah bagi tahu pada imam, adakah salat keseluruhannya batal, dia kena buat salat semula? Tidak. Imam hanya perlu safkan balik jemaah, tambah je satu lagi rakaat. Tambah satu rakaat komplit. Fatihahnya, surahnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya 2 kali, duduk di antara sujud, dan sujud yang kedua, tasyahud, dan sujud sahwi. Dan bagi salam. Settle masalah. Ini mufaraqah. Dia balik pada sama ada dia mufaraqah ataupun ikut imam. Dan dia beza dengan kekurangan dengan tambahan. Faham ya? Katakan kekurangan dengan tambahan. Kalau tambahan memang tak ikut. Let's say, katakan imam semayang, lepas naik rakaat kelima, maka makmum yang telah yakin bilangan rakaatnya cukup, dia tak boleh tambah, dia tak boleh follow. Bahkan kalau dia follow, dengan dia tahu, dia yakin bilangan rakaat dah cukup, salat makmum terbatal. Faham ya? Faham tak ni? Jangan pening kepala. Saya bilang, kalau bertambah rakaat, bertambah rukun, sujud, dia buat sampai sujud yang ketiga, let's say yang ketiga dia buat, boleh tak follow sujud yang ketiga? Tak boleh. Dengan keyakinan kita dah cukup 2 kali sujud, imam tiba-tiba sujud kali ketiga, boleh tak ikut? Tak boleh. Kenapa? Sebab itu tambahan. Itu tambahan. Pada hak imam, Ustaz, kalau pada hak imam lain, dia boleh lihat kepada lupa dan sewaktu dengannya. Makmum boleh ingatkan subhanallah. Ada.
Tapi kalau dah sebut subhanallah, imam tu masih lagi sujud yang ketiga, adakah terus batal? Balik pada imam tu. Kalau dia masih lagi ragu, maka sah. Tapi kalau dia yakin, disebabkan dia saja sujud yang ketiga, aku dah sujud malu bangun ni, maka salat dia batal. Tapi mana-mana keadaan sekalipun, kita tak boleh nak hukum terus. Sebab kita tak tanya lagi imam. Kita pun tak tahu. Sebab itu niat. Bila niat dalam hati. Jadi makmum pun tak tahu macam mana pun. Cuma pilihan yang ada pada makmum ialah dia tak boleh ikut benda tu. Tapi dia boleh stay ikut imam pada rakaat yang berikutnya. Cuma perbuatan tambahan tu dia tak boleh ikut. Sebab tu bila tambahan rakaat yang kelima, makmum tak yang dah yakin cukup bilangan rakaat, dia tak boleh ikut. Habis apa yang boleh buat, apa yang boleh buat, sama ada nak mufarakah, boleh mufarakah, ataupun dia stay ketika sujud tasyahud akhir, ataupun stay ketika bukan sujud tasyahud akhir. Tunggu, jangan baca lagi tasyahud, just tunggu imam sampai imam tu duduk tasyahud akhir, dan baru baca tasyahud akhir bersama dengan imam. Imam sujud sahwi, kita ikut sujud sahwi dan beri salam, settle masalah. Dan Imam Nawawi lebih pilih supaya tunggu bersama dengan imam, follow imam, berbanding dengan mufarakah. Wallahu a'lam. Macam mana? Itu pilihlah salah satu, pilih yang paling kecil. Yang kecil. Kalau 3 ke 4 kita pilih 3. Itu kaedah kalau ragu dalam solat, kita pilih 3. Kalau antara 3 ke 4, 3 ke 4 kita akan pilih 3. Sujud sahwi. Akhirnya kena sujud sahwi lah. Sebab kalau dia ragu. Wallahu a'lam. Di sini Allah Subhanahu wa taala bezakan di antara naqs uzziyadah, kekurangan dan tambahan. Dengan tambahan. Jadi apa ni, kita kata choice yang ada tadilah, pilihan yang ada ialah sama ada dia mufarakah ataupun macam Allah masih stay ikut imam. Kalau stay ikut imam, dia tak boleh ikut tambahan tu. Dia kena tunggu imam tu bangun. Kalau kata sujud tadi 2-3 kali, jadi makmum buat sujud yang kedua, dah cukup untuk sujud yang kedua, tapi dia tak boleh follow untuk sujud yang ketiga. Tapi bila imam tu berdiri bangun, dia boleh ikut imam tu bangun. Tak ada masalah. Wallahu a'lam. Itu kalau situasinya begitulah. Tapi banyak yang berlaku pada bilangan rakaat. Imam dah cukup, patutnya dah cukup 4, tapi imam tambah lagi 1. Makmum yakin dengan 4, maka dia tidak boleh ikut imam yang ragu tadi, yang masuk ke rakaat yang kelima. Bila imam batal bila dah diketahui, makmum dah ingatkan, dan dia sebenarnya dah yakinlah dengan ingatan makmum tu, 4 rakaat dah cukup, maka ketika itu sebenarnya wajib bagi imam turun automatically untuk tasyahud akhir. Lepas tasyahud dia sujud sahwi. Tapi dalam keyakinan dia, selepas dah diingatkan oleh makmum, dia teruskan juga rakaat yang dibangun tu, maka salat imam batal. Makmum boleh selesaikan sembahyang sendiri. Tapi macam saya kata tadi, kalau begitu, kita tak tahu apa yang diniatkan oleh imam. So nak tak nak, pilihan yang kita ada, kalau imam tu naik, awal-awal kita dah siap mufarakah, ataupun stay duduk tasyahud akhir bersama, tunggu imam tu turun.
Selepas selesai sembahyang, barulah kita tanya Pak Imam. Pak Imam masih ragu ke tadi? Katakan. Nak dapatkan penjelasan, katakan. Wallahu a'lam. Tak jelas bahasa ini, katakan. Dia follow yang rakaat kelima, katakan. Untuk dia follow tu, kita kata masih lagi dia kisah. Kalau dia masbuk kan, katakan dia masbuk, rakaat tu masih lagi dikira bagi pihak makmum. Bagi yang makmum, katakan. Sebab dia kita kata tidak mengetahui. Dan dia rakaat tu cukup sebab dia niat follow imam, maka rakaatnya bagi makmum ketika itu sah. Tapi tidak pada imam itu jika dia telah yakin rakaat yang kelima. Untuk makmum yang masbuk lain. Dia banyak isu. Antaranya isu kalau naik rakaat kelima, makmum yang masbuk, dia masbuk rakaat kedua, ada sama jugalah. Bila masbuk rakaat kedua, imam naik rakaat yang kelima. So bagi makmum itu rakaat yang ketiga. Adakah rakaat yang ketiga itu dikira, katakan. So bagi hak makmum tadi, yes, dikira. Sebab dia naik untuk rakaat ketiga itu sah untuk dia rakaat yang ketiga. Tapi tidak pada hak imam jika dia telah yakin bilangan rakaat itu rakaat yang ke-4, dia naik pula rakaat yang kelima. Dengan yakin dia naik yang kelima, makanya salatnya tadi tidak, rakaat itu tidak dikira ataupun boleh dikira batal keseluruhan salatnya. Sujud sahwi, yes, walaupun innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Dalam kes ni jangan kata imam yang salah, takkan kita orang kena sujud sahwi. Tak boleh. Bab sujud sahwi dia kena ikut juga, walaupun kesalahan itu pada imam. Yalah, kita kata tak adalah dianggap kita kata batal solatnya, tetapi di situ nama Allah Subhanahu wa taala, kita dah jadi dia ikut lantik dia jadi imam kan? Sebab kita pun tadi antara syaratnya ialah jangan kita tak boleh bersalahan dengan perbuatan imam yang jelas, katakan macam sujud dan sebagainya. So imam sujud sahwi, kita kena ikutlah. Wallahu a'lam. Kalau tak ikut pun, adakah solatnya batal? Sebab ianya sunat. Sama juga macam imam doa kunut, kita tak doa kunut, ataupun imam tak doa kunut, kita baca doa kunut, itu tidaklah membatalkan sembahyang. Wallahu a'lam. Okey. Baik. Seterusnya yang terakhir. Yang terakhir ialah mengikut imam. Bab mengikut imam ni nama Allah Subhanahu wa taala panjang punya topik ni. Mungkin kita sambung besok, katakan. Tapi ada benda. Dia kita kata di sana adanya muafiq. Yang kedua dia panggil masbuk. Muafiq ini dia dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Bila dia tak dapat takbir bersama dengan imam saja, maka lepas tu je masuk lewatnya dia dah dipanggil masbuk. Tetapi masbuk pula dia ada dua kategori. Satu yang dia panggil masbuk yang muafiq, satu lagi masbuk yang ghair muafiq. Apa beza dia? Masbuk yang muafiq ini maka wajib ke atasnya baca Fatihah. Contohnya dia masuk, imam tengah baca surah, dia tetap masbuk kerana lewat masuk, tidak bersama dengan imam daripada takbiratul ihram.
Dia dikategorikan masbuk, tetapi dia dikategorikan muwafiq. Makna muwafiq kat situ, walaupun dia masbuk, dipanggil masbuk yang muwafiq, maksudnya ialah wajib ke atasnya selesaikan surah Al-Fatihah. Wajib ke atas makmum tadi membaca surah Al-Fatihah. Tetapi jika dia masbuk yang ghair muwafiq, maksudnya dia masuk, dia jadi makmum, dia masuk je masjid, imam dah rukuk, maka ketika itu dia panggil masbuk yang ghair muwafiq. Maka ke atas imam, ke atas makmum tadi takbiratul ihram, kemudian terus rukuk tanpa membaca surah Al-Fatihah. Fatihahnya ditanggung oleh imam. Kalau dia masuk, dia sempat baca Fatihah satu ayat kan, dia baca sempat satu ayat, maka kewajipannya ialah dia kena selesaikan bacaan Fatihah tadi. Dia kena selesaikan bacaan Fatihah, dan dia boleh melewati imam dengan beberapa rukun. Ada yang kata 2 rukun besar, 1 rukun kecil, ada kata 3 rukun. Maknanya paling lewat dia boleh melewati imam, maka saat imam turun untuk sujud. So, dia ada masa imam rukuk, imam i'tidal, dan sebelum imam tu sujud, maknanya dah selesai bacaan Fatihahnya. Kalau belum selesai bacaan Fatihahnya, imam dah sujud, dikuatiri, maknanya perbuatan mengikut imam tadi terbatal. Tidak sah, menyatakan. Buka. Dia konsepnya sama juga. Maknanya kalaulah imam tu dah rukuk, dia tak rukuk juga. Tengok, kita kata yang menyebabkan salat makmum tadi terbatal apabila dia melewati melewati imam. Dia ada kaedah tadi, macam mana yang saya kata, makmum boleh melewati imam dengan kadar 2 rukun besar, dia katakan. Itu ada dia punya ni lah, dia katakan. Tapi ada setengah kita kata tak boleh, katakan dia kena terus ikut. Ni bila imam rukuk, sebab Nabi sebut dalam hadis dia, idza raka'al imam farka'u. Apabila imam rukuk, kamu rukuk. Betul, ada mazhab lain dia kata bacaan Fatihah tadi tak habis pun tak apa, ditanggung oleh imam. Tapi itu mazhab lain lah. Mazhab Syafi'i dia kena wajib selesaikan bacaan Fatihah jika dia muwafiq. Kalau tak muwafiq, maknanya macam bila dia tak muwafiq, imam tu rukuk dan dia masuk. Masuk imam dah rukuk, dia terus takbir rukuk, maka dia selamat, tak perlu baca Fatihah. Muwafiq kena wajib baca macam biasa, selesaikan Fatihah. Wallahu a'lam. Okey, itu mukadimah untuk dia ada nanti perbincangan nanti Allah Subhanahu wa taala dalam bab kita kata masbuk ni pun nanti ada, kita akan bincang semula lagi, makmum terlambat, makmum masbuk macam mana, katakan wallahu a'lam. Besok kita akan ulang lagi besok insya-Allah, tak ada apa masalah. Ya. Itu tak perlu. Tak perlu. Bila kita kata imam tak buat sujud sahwi, makmum tak perlu sujud sahwi. Tapi kalau makmum buat juga sujud sahwi, dia katakan walaupun imam tak buat, maka apa hukum kita katakan, maknanya sama macam kaedah yang saya sebut tadi, doa kunut. Jika tidak dilakukan oleh imam tapi dilakukan oleh makmum, maka di situ tidak membatalkan sembahyang. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain nak tanya? Ya. Sunat yang
sama. SOP sama. Kalau salat tarawihnya tiba-tiba dia asal 2 rakaat, dia naik rakaat ketiga, so sama je. Sama juga. Katakan di situ sama hukumnya. Maknanya kita akan ingatkan imam. Kalau imam tu kita kata imam tu perasan ataupun imam tu sedar, dia turun, dia kan wajib dia turun sebab dia niat 2 rakaat. Dia niat 2 rakaat. So buat 2 rakaat, kena buat 2 rakaat lah. Dia tak boleh tambah tengah jalan. Maka dia kena buat 2 rakaat. So makmum kena ingatkan imam. Tapi masalahnya makmum pun tidur juga. Makmum pun tidur masalahnya. Makmum pun yakin betul ada cukup ke tidak ke katakan. Selalunya makmum pun tidur kata. Makmum pun tak perasan. Sembahyang Zuhur, aku ikut je imam. Bila imam tu cukup ke lebih ke kurang ke. Imam rukuk, aku rukuk. Imam tambah 1 rakaat, aku tambah. Sebab dia pun tak yakin. Dia pun tak yakin. Wallahu a'lam. Ada lagi? Dia kalau kita niat qasar, kita ingat imam tu qasar, rupanya imam tu niat tamam, kita pun masuk dengan niat qasar. Jadi adakah kita perlu tamam ataupun qasar? So pilihan yang ada ialah kita mufaraqah. Pilihan yang kita ada ialah kita mufaraqah. Dah tahu tiba-tiba dah masuk rakaat kedua, rupanya imam tu tambah lagi 2 rakaat, so kita boleh mufaraqah, tak ada masalah. Tak, maknanya kita niat mufaraqah terus bagi salam lah, tasyahud akhir dan bagi salam lah. Settle ni. Wallahu a'lam. Okey, lain? Tak ada. Okay, kalau tak ada, setakat tu saja menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang sempat kita kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan sedikit pencerahan tu dapat inilah katakan dia, benda-benda ni kadang-kadang kita pengajian mungkin fiqh kadang-kadang dia tak terlalu detail sebab dulu nama Allah kita katakan nak bagi faham dulu tata cara solat tu, rukunnya, syarat maka para asatizah dia tak bincang kalau pengajian-pengajian di masjid dia tak bincang secara detail macam mana ikut imam tu macam mana. Tapi dan dulu pun mengikut tahap kemampuan masyarakat. Hari ini mutaakhir ni dia katakan imam para asatizah perlu jelaskan benda-benda yang isu-isu yang berbangkit, sebab kita dah hidup zaman yang kita kata orang boleh banyak ataupun orang banyak menimbulkan persoalan katakan, maka perlu dijelaskan. Saya mengambil inisiatif itulah untuk terangkan isu-isu tertentu dalam secara detail sikitlah katakan dalam solat tadi. Macam Allah, mudah-mudahan ianya bagi manfaat. Bukan selalu berlaku, tapi kalau sekali-sekala berlaku, at least kita ada pengetahuan tentang perkara tersebut, macam mana nak selesaikan katakan. Untuk paling tidak pun untuk diri kita. Tak, paling tidak pun untuk diri kita sendiri. Kalau mungkin untuk orang lain, kau siapa? Nah, mungkin orang akan pertikaikan, kau siapa katakan. Kau ustaz ke? Ataupun kau tahu kau belajar ke kita kata. Jadi orang akan pertikai. Tapi paling tidak untuk diri kita. Kalau berlaku pada diri kita sendiri. Sekarang ni kita nak selesaikan paling tidak pun minimum peringkat individual diri kita. Kalau berlaku pada diri kita, macam mana kita nak buat? Kalau kita sebagai makmum yang ada dalam solat tersebut, apa tanggungjawab kita jika berlaku begitu? Kita tahu dah nak settlekan masalah itu macam mana. So jangan senyap lah katakan. Ada setengah perkara katakan. Wallahu a'lam. Okey, jadi setakat itu saja. Kita akhiri insya-Allah dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.